Jauh berjalan, luas pemandangan. Itulah yang bakal kami paparkan untuk anda pada hari ini, dan selain daripada dapat melihat keindahan, kami juga akan membawa anda untuk melihat pembangunan kelestarian masyarakat ke kawasan yang kami kunjungi. Kemana kita untuk episod kali ini? Kami akan membawa anda mengembara ke Bumi Kenyalang bersama wartawan Rozaihan Abdul Rahim. Jadi jom kita saksikan. Ladies and gentlemen, we will be landing shortly. Please return to the seat. Kemana kita? Kita akan ke sebuah bahagian yang terbesar di Sarawak. Nak tahu ke mana? Kenalah tunggu sehingga ke akhir siaran. Baiklah, perjalanan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur mengambil masa 2 jam untuk sampai ke Bandar Sibu. Tetapi bukan Sibu yang kami nak tuju sebenarnya. Sebenarnya kami nak bawa anda ke bahagian Kapit yang jauh nun di pedalaman sana. Sebelum sampai ke Kapit, kami perlu singgah dahulu di Bandar Sibu. Dari Sibu nak menuju ke Kapit akan mengambil masa 3 jam kalau menaiki bot ekspres. Setakat ni hanya itu saja cara untuk pergi ke sana. Rasanya belum ada jalan raya yang sempurna untuk ke Kapit. Yang ada hanyalah jalan off-road. Dengar-dengarnya ada berita gembira buat penduduk Kapit sebab kabarnya ada projek pembinaan jalan raya sedang giat dibina dari Sibu ke Kapit. Dan sebab itulah kami sengaja memilih untuk menggunakan jalan darat. Saja nak tinjau bagaimana perkembangan pembinaan jalan raya tersebut. Kabarnya dah lebih 60% siap dibina. Okey, sekarang ni saya dalam perjalanan menuju ke daerah Kapit dari Bandar Sibu. Perjalanan akan mengambil masa kira-kira 4 hingga 5 jam. Sebenarnya kalau nak diikutkan untuk sampai ke daerah Kapit, hanya ada satu jalan, iaitu dengan menggunakan atau menaiki bot ekspres yang perlu diambil di JT di Bandar Sibu. Tetapi untuk perjalanan kali ini, saya sengaja memilih jalan raya dan juga off-road yang sedang kami gunakan ini untuk merasai sendiri cabaran menggunakan jalan ini. Betul tak, Mike? Yes. Jadi, Mike, berapa lama lagi kita nak sampai ke Kapit, Mike? Anggarannya? Anggaran lebih kurang 1 jam setengah. 1 jam setengah lagi, insyaAllah kita akan sampai di daerah Kapit. Perjalanan agak mencabar. Tengok jelah jalan yang kami lalui ini. Lebih 3 jam perjalanan, kami sampai di Jambatan Sungai Katibas, salah satu jambatan yang telah siap dibina dan sudah pun boleh dilalui pengguna jalan raya. Jalan raya yang kami lalui ini merupakan sebahagian daripada projek pembinaan jalan raya di bawah rancangan Malaysia ke-11. Jalan ini nanti akan menghubungkan terus Bandar Sibu ke Kanoit, seterusnya daerah Song dan akhir sekali daerah Kapit. Jambatan Katibas ini telah pun siap dibina dengan ukuran 330 meter sekaligus menjadi mercu tanda pembangunan daerah Song bahagian Kapit. Bila dah siap sepenuhnya jalan raya ni nanti, dah tak susahlah untuk akses ke sini. Jalan sungai ada, jalan raya pun ada. Kalau nak tengok keindahan Sungai Rajang, bolehlah naik bot. Perjalanan 3 jam sahaja. Tapi kalau nak cepat sampai, maka jalan raya ni adalah pilihan terbaik. Tak silap perjalanan hanya sejam lebih sahaja. Tapi apa-apa pun, kenalah tunggu jalan raya ini siap sepenuhnya, barulah selesa untuk dilalui.
Kepada penduduk Kapit, bersabarlah ya. Kerja-kerja pembinaan nampaknya sedang rancak dilakukan. Lepas ni, bolehlah gunakan jalan ni untuk terus ke Kapit. 4 jam perjalanan, akhirnya sampai juga kami di Kapit. Selamat datang ke Kapit. Kini kita Selamat datang ke Kapit. Selamat datang di Kapit. Siapa-siapa saja yang menjejakkan kaki ke sini pasti akan jatuh cinta dengan keindahan alam semula jadinya. Kedudukan Kapit betul-betul di sebelah Sungai Rajang. Siapa yang tak tahu Sungai Rajang kan? Sungai Rejang. Cantik. Sungai Rajang merupakan sungai terpanjang di Malaysia dengan 563 km panjangnya. Kapit, sebuah bahagian terbesar di negeri Sarawak yang terletak di tengah-tengah negeri Bumi Kenyalang. Bahagian Kapit berkeluasan 38,934 km persegi, hampir sama dengan keluasan negeri Pahang. Bandar ni sangat sibuk dan padat dengan aktiviti ekonomi penduduknya. Majoriti penduduk di sini berbangsa Iban, diikuti dengan orang Hulu, Cina, Melayu dan Melanau. Sumber ekonomi mereka bergantung kepada hasil pertanian. Kapit juga sangat pesat membangun lengkap dengan infrastruktur dan prasarana khusus buat penduduk di sini. Mereka tidak ketinggalan, masih dapat menikmati arus pembangunan. Tambah-tambah lagi dengan jalan raya yang bakal siap tak lama lagi. Lepas ni sesiapa yang bercadang nak berkunjung ke sini, bolehlah pilih sama ada nak naik bot ekspres menyusuri Sungai Rajang atau nak lalu jalan darat. Kedua-duanya tiada masalah sebab kedua-duanya akan menjanjikan pengalaman yang berbeza. Saya pengangkutan memang penduduk Kapit tetap. Saya sebagai pengangkutan ni kurang lebih dekat hampir 20 tahun. Okey, apa masalah abang sebagai penduduk di Kapit yang menggunakan inilah yang membawa pengangkutan ni? Penduduk di Kapit ni masalahnya banyak masalah sebab jalan kita sudah sempit. Orang pun banyak dah hijrah ke bandar. Jadi masalah kami tu kesempitan lah. Jeraya pun kecil sebab kita masih lagi pakai jeraya lama. Jadi sekarang kami nak minta lah kalau dapat disegerakan jalan penduduk pergi ke luar bandar. Sebab jalan Mujung, balik Mujung. Sebab sekarang pun kami nak perlukan jalan itu supaya rakyat tak susah lah menghubungi ke rumah-rumah panjang, ke kampung-kampung. Kelebihan pertama dia jalan raya dah memang payah sangat. Kalau nak hantar pesakit tu kan, kena naik bot, makan masa lama. Bot ekspres kena masa dalam masa 3 jam. Hospital ada, klinik kerajaan ada. Dewan semua ada. Cuma yang diminta adalah jalan raya. Jalan raya. Sekarang jalan boleh lalu dah, cuma untuk pakai 4-wheel je lah. Untuk yang kenderaan besar-besar je. Kalau kenderaan biasa tu ikut itulah kalau berani lah bawa. Harapan saya pembangunan dicepatkan, jalan tu dicepatkan, siap lah. Kebetulan kami terjumpa Yang Berhormat Ahli Parlimen Kapit, Dato' Alexander Nantalinggi yang hadir ke sebuah majlis di Kampung Nanga Sekukut di sini. Kami ajukan soalan tentang perkembangan projek pembinaan jalan raya Sibu Kapit. Pasal ni memang sampai sekarang belum lagi kita ada jalan raya yang sempurna. Tapi itu akan juga jadi sejarah sebab sekarang juga kita membina yang menghubungi Kapit ni ke bandar besar macam Sibu. Sekarang projek tu yang perlu kita bina 86 km untuk bersambung ke ujung jalan yang sudah sedia ada. Dan yang menelankan menggunakan belanja hampir 800 juta di beberapa fasa kita buat. Sekarang hanya tinggal 20 km saja yang belum dibina. Tapi kenderaan dah boleh lalu. Sudah sampai ke Kapit dari Sibu dan sebagainya. Sebab apa? Yang kawasan yang belum dibina ni sudah ada laluan menggunakan jalan balak dan juga jalan
ladang sawit, ya, boleh digunakan. Jadi siapnya nanti 2 tahun dari sekarang memang kita akan ada jalan standard R3 lah. Keselesaan dan kemudahan yang sempurna. Itu adalah program yang sering diberikan tumpuan oleh pihak kerajaan untuk memastikan keselesaan penduduk sentiasa terjamin. Daripada bandar hinggalah ke pelosok tanah air yang pastinya aspek mensejahterakan rakyat tidak pernah dipinggirkan. Baiklah, jom sekali lagi kita bersama dengan wartawan Rozayyan Abdul Rahim ke Kapit Sarawak untuk melihat apa lagi cerita yang menarik di sana. Jom kita ke sana. Kapit memang sangat kaya dengan hasil pertanian. Jalan-jalan ke pasar pagi di sini memang seronok cuci mata tengok hasil pertanian yang bermacam jenis. Rasa macam tak sah kalau tak cuba makanan tempatan atau signature dish di sini. Roti canai goreng antara makanan yang popular dan memang tiada di tempat lain. Pagi ni kami sarapan di Medan Selera yang dipanggil Gelanggang Kenyalang semata-mata nak rasa sendiri kesedapan roti canai goreng yang diperkatakan itu. Okey. Sekarang ni saya nak rasa roti canai goreng yang hanya ada di Kapit. Yang ni roti canai goreng biasa dan yang ni roti canai goreng telur. Jom kita makan. Sedap, Unik. Kapit tak pernah sunyi dari pelbagai aktiviti kemasyarakatan terutamanya dalam usaha merapatkan jurang penduduk bandar dengan luar bandar. Kebetulan sewaktu kunjungan kami ke sini, seramai 24 kaki tangan dan 19 pelajar dari Institut Kemahiran MARA IKM Cawangan Bintulu sedang melaksanakan misi khidmat masyarakat mereka melalui program Hati Emas Kemahiran MARA. Ide bernas ini tercetus hasil kajian dan penelitian yang dilakukan pihak IKM dengan mengambil kira penglibatan warga IKM dalam aktiviti sosioekonomi penduduk pedalaman di Kapit. Program ini mendapat kerjasama dengan pejabat daerah MARA Kapit dan bahagian kemahiran dan teknikal. Dengan memperkenalkan sistem aquaponik bagi menggantikan kaedah tanaman tradisional, pihak IKM berharap agar usaha yang dilaksanakan ini akan membantu penduduk Rumah Panjang Empawi meningkatkan hasil pertanian mereka. Program Hati Emas ni merupakan gabungan di antara nilai teras melibatkan projek inovasi, khidmat masyarakat, sukan dan rekreasi dan juga promosi pendidikan. Khidmat masyarakat yang kita telah laksanakan di Rumah Empawi iaitu membuat kerja-kerja baik pulih. Gate di mana sebelum ni dimaklumkan selama setahun gate tidak dapat ditutup dan dibuka disebabkan railway-nya telah rosak. Jadi kita daripada Institut Kemahiran MARA Bintulu, pelajar kita mampu mengatasi masalah tersebut dengan melakukan kerja-kerja menggurudi simen dan juga penggimpalan bagi membaiki rel tersebut. Selain itu, yang kedua CSR yang kita buat iaitu membuat promosi pendidikan. Yang ketiga, memberi sumbangan kepada pelajar yang sedang menyambung pendidikan bagi kawasan Rumah Empawi. Yang keempatnya, kita juga menyumbangkan sagu hati kepada warga tua yang berumur lebih daripada 80 tahun. Saya rasa gembira lah sebab boleh berjumpa dengan anak angkat, boleh bermesra lagi dengan kaum-kaum yang lain
lebih lagi program macam ini, program Koponik, memang saya inginkan program ini dilakukan di sini kerana ini saya nak tengok macam mana melakukan program macam ini lebih mudah lagi dari saya bina sayur di sebelah tanah yang lain. Perasaan itu memang gembira sebab bekerja dengan orang-orang kampung dekat Rumah Panjang ni memang seronok lah. Pernah pergi Rumah Panjang sebelum ni? Sebelum ni tak pernah, ini kali pertama lah. Jadi di sini ada keluarga angkat kan? Macam mana keluarga angkatnya? Saya sangat gembira lah ada keluarga angkat sebab mereka anggap kami ini sebagai macam anak sendiri. Saya berasal dari Perbera dan saya salah seorang pelajar orang asli yang belajar di Bintulu. Ya, pengalaman yang saya boleh dapat dan saya boleh kongsikan selama 4 hari di sini, banyak impak-impak yang positif terhadap saya lah, terutamanya bekerjasama dengan orang-orang kampung, rumah Ampawi, untuk mencipta satu inovasi, investigasi yang baru kami bina, kami siapkan petang tadi. Rumah Panjang Ampawi best, Tapil best. Tak kenal maka tak cinta. Bagi yang belum pernah menjejakkan kaki ke sini, mungkin macam-macam bayangan bermain di fikiran. Nak pula bila sebut Sungai Rajang, macam-macam persepsi timbul. Tapi bila dah jejakkan kaki ke sini, persepsi anda tentang Kapit pasti akan berubah. Itu yang kami berani jamin. Keindahan semula jadi di Kapit sangat berpotensi untuk dimajukan sebagai hub pelancongan sekaligus dapat meningkatkan taraf ekonomi penduduk dengan kekayaan alam semula jadinya. Baiklah, sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung siaran. Perjalanan kami di Kapit turut terhenti di sini. Pengalaman menjejakkan kaki ke sini satu pengalaman yang cukup berharga. Kami mendoakan semoga bahagian Kapit akan terus maju dan makmur pada masa akan datang. Sekarang ni kita dalam perjalanan menuju ke Bandar Seribu menggunakan bot ekspres yang pernah saya maklumkan pada awal rancangan tadi. Perjalanan kami suatu sampai kami menggunakan jalan darat iaitu jalan lajang atau off-road yang mana jalan raya masih belum siap juga. Kami kali ini dapat merasai pengalaman yang berbeza. Pergi menggunakan jalan darat dan balik menggunakan bot ekspres yang melalui Sungai Rajang. Lebih kurang 3 jam, insyaAllah kami akan sampai di Bandar Seribu. Jumpa lagi dalam siaran seterusnya. Baiklah, nampaknya kembara wartawan Rozahian Abdul Rahim di Tanah Borneo sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Dan pastinya untuk episod minggu hadapan kami akan mengembara ke kawasan lain pula dan nak tahu kami ke mana? Jom kita saksikan ini. Darilah tempat ke kota baru, niat di hati nak balik udang. Sungguh menangis pagi Melayu, seni asli indah dipandang. Sungguh menangis pagi Melayu, seni asli indah.
Baiklah, nampaknya setakat ini sahaja pertemuan kita untuk hari ini. Pastikan anda teruskan setia bersama TV1 dan temu janji anda bersama kami pada minggu hadapan, hari dan juga waktu yang sama bersama saya, Syuhaida Arifin. Dengan itu, Assalamualaikum. Sehingga berjumpa lagi.